Salam sahabat semua di dalam saluran YouTube kita dan seram ini. Saya ada satu kisah misteri tetapi juga sedih untuk dikongsikan kepada semua. Namun anggaplah ini semua sebagai satu hiburan sahaja. Nama ringkas saya adalah Imah. Saya adalah seorang suri rumah yang kini menetap di salah satu negeri di pantai timur bersama suami dan ibu mertua saya. Suami saya adalah seorang jurutera yang berkhidmat di bahagian industri minyak dan gas. Jadi kadangkala dia sedikit sibuk di sepanjang hari bekerja. Di rumah, saya juga bertanggungjawab menjaga ibu mertua saya yang pernah terkena strok beberapa tahun sebelum ini. Kini dia tidak mampu lagi berjalan dan juga mengalami sedikit masalah dalam mengingat. Saya difahamkan oleh suami yang dia adalah bekas seorang penari tradisional yang agak terkenal pada zaman mudanya. Banyak persembahan yang dilakukan sama ada di dalam mahupun di luar negeri. Saya lihat ibu mertua saya amat seronok sekali bila saya ada bersamanya di dalam rumah itu. Pada awalnya kami bertiga hidup dengan bahagia bersama-sama. Saya rasa beruntung mendapat keluarga seperti ini. Namun kami sekeluarga tidak terlepas juga dari diberikan dugaan dari Tuhan. Dalam menjaga ibu mertua saya mula perasan yang ibu mertua saya suka menyanyikan lagu-lagu tradisional dan kadangkala menggayakan tangannya yang seolah-olah menari ketika berseorangan. Namun saya menganggap itu adalah satu perkara biasa kerana pekerjaannya sebelum ini. Cuma yang menjadi misteri pada saya ialah bila dia mula memanggil sesuatu untuk datang bersamanya. Yang menyeramkan ialah selepas itu akan ada bau bunga kemboja yang kuat di dalam rumah. Saya tak mahu mengambil berat hal-hal seumpama ini pada mulanya. Setelah 1 bulan tinggal di rumah itu, saya mula mengalami perkara yang lebih pelik lagi. Pada suatu hari ketika suami saya belum pulang lagi dari pejabat, saya mahu mendirikan sembahyang asar setelah saya membersihkan mak mertua saya. Ketika saya membaca Al-Fatihah di rakaat yang pertama, saya seperti ternampak satu tangan orang tua keluar dari bawah katil dan sedang meraba-raba mencari sesuatu di atas sejadah saya. Saya terasa terkejut sehingga menyebabkan saya menghentikan bacaan seketika. Namun saya cepat-cepat menyambung semula bacaan dan meneruskan sembahyang saya kembali. Saya cuba menahan pandangan mata dan juga ketakutan yang hadir. Namun saya lihat tangan tadi sudah pun tiada lagi di atas sejadah. Lalu saya teruskan sembahyang waktu itu hingga selesai. Alhamdulillah, saya dapat menyelesaikan sembahyang asar itu hingga ke rakaat terakhir. Selepas membaca doa, saya mula mengingati kembali bayangan tangan tadi. Mungkinkah hanya khayalan sahaja? Bisik hati saya untuk menyedapkan hati. Tiba-tiba saya terdengar ibu mertua saya mula bercakap-cakap sendiri. Kerana menyangkakan ibu mertua memanggil saya, dengan cepat saya pun bangun dan pergi ke arah biliknya. Apabila saya sampai ke bilik ibu mertua, saya lihat dia sudah nyenyak tidur pula di atas kerusi roda. Saya tidak mahu mengejutkan dia. Pada waktu itu saya terhidu bau bunga kemboja yang amat kuat sekali di dalam bilik itu. Setahu saya, suami saya tidak pernah membelikan minyak wangi dengan haruman itu buat emaknya sebelum ini. Pada waktu malam, saya segera memaklumkan perkara-perkara pelik yang berlaku kepada suami saya. Dia hanya berdiam diri dan meminta saya bersabar dahulu. Mungkin juga dia kurang percaya tentang apa yang berlaku ketika saya berada di dalam rumah dalam sebulan ini. Selang beberapa minggu selepas itu, ketika suami saya bertugas pada waktu malam, saya telah pun lena tidur bersendirian di bilik. Dalam pukul 2 pagi saya terbangun bila terdengar bunyi pintu bilik dibuka perlahan.
Saya cuba melihat dari katil arah pintu yang terbuka itu. Saya tahu itu bukanlah suami saya kerana tidak terdengar bunyi kereta di halaman rumah. Sekali lagi saya terhidu bau haruman bunga kemboja yang kuat. Ini diikuti dengan penampakan satu lembaga hitam bermata merah sedang mengintai-ngintai dari belakang pintu. Sepertinya dia menyebut perkataan manis di malam itu. Lembaga hitam itu terus menghilangkan diri. Ini membuatkan saya menjadi takut sekali dengan kejadian sebentar tadi. Saya tak berani bangun untuk menelefon suami saya untuk memberitahu apa yang telah berlaku. Lagipun saya tak mahu mengganggu dia ketika bertugas. Saya hanya mampu berdoa dan menekupkan mata saya dengan tangan di atas katil dan berharap tiada lagi gangguan pada malam itu. Pada awal bulan berikutnya, ketika saya sedang menyediakan sarapan di dapur, saya lihat suami saya sepertinya sedang runsing sekali ketika duduk di meja. Seolah-olah ada sesuatu masalah yang dia sedang hadapi. Kerana ingin tahu, saya pun menuju ke arahnya untuk bertanya apa yang sedang dia fikirkan. Setelah saya duduk dan bertanya ada apa-apa yang saya boleh bantu, dia mula bersuara dan memberitahu perkara yang sedang difikirkan. Katanya malam tadi dia mengalami satu perkara yang misteri. Saya meminta dia menjelaskannya kepada saya dengan perlahan-lahan agar mudah saya fahami. Suami saya memberitahu yang malam tadi dia terbangun kerana terdengar bunyi televisyen tanpa siaran dalam pukul 2 pagi. Bila dia ke ruang tamu, dia agak terkejut kerana televisyen sedang dipasang dan ibu mertua saya ketika itu seolah-olah sedang menontonnya. Dia terhidu bau bunga kemboja yang kuat ketika itu. Dia lalu menegur ibunya dan bertanya apa yang sedang ibunya lakukan. Ibunya tidak berkata apa-apa tapi kemudian berubah seperti memakai sanggul seorang penari dari belakang pula. Keseraman ditambah lagi bila kerusi roda itu hilang bersama-sama dengan orang yang duduk tadi. Suami saya masuk ke bilik dan terus tidur selepas itu. Saya yang mendengarkan kisah itu juga menjadi terkejut. Nampaknya gangguan itu sudah sampai ke suami pula. Suami saya mula mengesyaki gangguan itu mungkin datang dari ibunya. Dia mula merancang sesuatu untuk cuba menghentikan gangguan tersebut. Jadi petang itu selepas habis bekerja, suami saya membawa pulang seorang rakannya untuk membantu. Dia bersama rakannya terus sahaja menuju ke bilik ibunya. Ibu mertua saya pada mulanya menerima dengan gembira tetamu tersebut. Tetapi apabila suami memberitahu dia bawa rakannya untuk mengubat ibunya, barulah air muka ibu mertua menjadi marah. Ibu mertua menjadi agresif seperti dirasuk dan mula menghalau rakan suami keluar. Rakan suami terus berdoa dan membacakan ayat-ayat suci dan memohon segala kebaikan buat mertua saya. Tanpa diduga tiba-tiba wajah ibu mertua jadi lebih menyeramkan. Saya melihat ada satu bayangan perempuan cantik berada di belakangnya seperti marah sekali kepada rakan suami. Saya menjadi terkejut dengan penampakan itu dan terus berundur ke belakang beberapa langkah. Namun setelah beberapa jam berusaha, rakan suami masih buntu untuk memulihkan. Dia menasihatkan suami saya agar mencari orang yang lebih baik lagi untuk membantu ibunya. Sedih juga untuk saya menerima kegagalan pada malam itu. Begitulah kisah yang dapat saya ceritakan, di mana usaha untuk mengubati ibu mertua masih diteruskan lagi. Setiap minggu ada sahaja orang-orang yang dijemput untuk mengubati ibu mertua oleh suami saya. Saya pula telah disahkan hamil 2 bulan selepas itu.
Saya bimbang juga jika keadaan sekarang ini boleh menjejaskan kandungan saya bila teringatkan lembaga bermata merah itu yang pernah menyebut perkataan manis yang mungkin merujuk kepada kandungan saya. Diharapkan sahabat semua dapat mendoakan yang baik-baik buat keluarga saya. Saya tamatkan kisah ini dengan ucapan terima kasih buat sahabat semua dan semoga bertemu lagi. Manisnya.